YB melihat bagaimana YB? Saya apabila YB sebut tentang Najib, Zahid dan sebagainya. Kalau Zahid tu mungkin dia belum lagi dijatuhkan hukuman bersalah, okey, masih lagi dipanggil untuk membuat pembelaan dan sebagainya. Tetapi kalau Najib Razak sudah pun didapati bersalah dan sekarang ini hanya menunggu di persekutuan. Daripada situ YB kalau kita lihat sebagai seorang figura politik yang sentiasa berhadapan dengan orang ramai, bukan sahaja di Malaysia tetapi di mata dunia sudah pun mengetahui bahawa Najib adalah bersalah dalam kes SRC, belum lagi MDB, baru SRC. Tetapi bagaimana kalau kita lihat bagaimana seseorang figura politik seperti Najib tidak ada rasa malu? Adakah kerana beliau tetap mendapat sokongan sehingga macam saya pernah tengok video bagaimana seorang wanita macam, minta maaf kalau saya gunakan, macam dirasuk seolah-olah macam mempertahankan Najib beria-ia. Saya rasa macam, ya Allah, ini sesuatu yang sangat memalukanlah rakyat Malaysia apabila luar negara melihat bagaimana kita taksub kepada pemimpin sebegitu sekali sedangkan mahkamah telah pun menjatuhkan hukuman. YB kalau kita lihat Najib masih lagi tanpa rasa malu dan segan ke sana dan ke sini dan juga mengeluarkan pelbagai statement di Facebook dan juga media sosial yang dilihat. Saya rasa saya membaca komen-komennya dan kebanyakannya ramai yang menghentam beliau. Tetapi yang peliknya, kenapa beliau tidak ada rasa malu itu? Pasal dia dah kata, malu apa bosku? Dia bersikap memang dia tak rasa malu. Dia kerana bagi dia apa yang dia buat adalah perkara yang biasa. Bagi dia masuk politik memang untuk nak kaya. Dan kalau tak gunakan kedudukan untuk nak dapat duit dan sebagainya, bodoh. Inilah peranan orang politik. Dan itulah budaya yang ada dalam UMNO. Daripada atas sampai ke bawah. Kalau masuk dalam politik UMNO memang ianya adalah untuk nak cari kekayaan. Gunakan jawatan untuk kekayaan. Dapatkan lesen ini, dapatkan lesen itu, nak jumpa menteri minta duit dulu, dan sebagainya. Ini memang penyakit budaya. Memang penyakit. Budaya politik yang cukup rosak. Oleh kerana itu, bagi Najib, apa masalahnya? Apa yang saya buat ni memang awak pun, kalau awak jadi Perdana Menteri pun awak pun akan buat juga. Hanya mungkin awak bodoh, awak tak pandai nak buat. Aku buat, aku pandai. Lalu dengan pemikiran yang sebegitu, yang tidak berasaskan kepada satu dasar integriti dan moral, yang tak ada kisah tentang akhlak dan sebagainya, memang apa yang dia buat tu perkara biasalah. Dan di sinilah yang kita, orang Melayu kita pun malangnya ada yang menganggap begitu. Bijaklah Najib. Dia dapat duit. Apa yang dia buat tu, dia gunakan kedudukan dia, biasalah tu. Dia kata politik memanglah begitu. Ini yang masalahnya. Itulah yang saya katakan. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan sikap kepimpinan yang begitu beramanah, dan sebagainya. Bila Nabi SAW wafat pun dalam keadaan yang tidak ada harta. Kenapa kita ni kita anggap bahawa pemimpin mesti nak kena buat harta? Bukanlah kita nak kata kita kena ikut Nabi SAW sampai ke tahap itu. Tetapi maknanya adalah kawalan. Kita nak kita nak memerintah, kita ada kuasa, kita nak bantu rakyat. Tengok kalau tak, contoh Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Saidina Umar radhiyallahu anhu, Saidina Usman, Saidina Ali, mereka bukan berkuasa untuk nak kayakan diri. Ni yang politik ni, saya pernah katalah, politik ni bukan untuk nak jadi kaya. Kalau nak kaya, niaga. Bila kamu berniaga, kamu ada produk kamu nak jual, dan kamu dapat keuntungan, kamu jadi kaya dan sebagainya, melalui itu. Tetapi kalau kamu masuk politik, kamu tak ada produk nak jual. Apa yang kamu jual? Akhirnya kamu jual rakyat. Kamu jual tanah rakyat. Kamu jual hak rakyat. Kamu ambil rasuah. Itulah yang berlaku. Dan Zawazi, ada juga orang yang tegur saya. Dia kata, apalah kecoh sangat pasal rasuah-rasuah ni. Isu rasuah ni dah basi lah, dia kata. Kita tak lagi berminat nak dengar tentang rasuah. Apa yang kita minat, kita nak dengar ialah tentang soal pekerjaan. Kita nak tahu pasal duit untuk rakyat. Dia tak faham. Oleh kerana rasuah ni lah, pekerjaan itu tak dapat dicipta. Kerana dah duit dah habis. Dia nak hasilkan pekerjaan macam mana? Nak bantu rakyat macam mana? Kalau rasuah tu tak berlaku, kita boleh mungkin tambah sekolah.
Setiap satu sekolah ada berapa ramai guru. Ya, ada penjaga, ada pekebun, ya, dan sebagainya. Ada yang membekalkan peralatan, kursi meja. Lalu ianya akan menghasilkan pekerjaan. Ya, kita boleh adakan berpuluh lagi hospital. Berapa ramai lagi hot doktor yang boleh dapat kerja, berapa ramai lagi jururawat yang boleh dapat kerja, berapa ramai lagi pentadbir yang boleh mendapat kerja, dan rakyat dapat layanan dan penjagaan yang lebih teliti. Ya, so oleh kerana rasuah ni, maka rakyat menderita, tak dapat pekerjaan. Kerana ini semua tak dapat dihasilkan. Saya bagi contoh yang mudahlah, macam NFC tu kan. Yang National Feedlot Corporation yang sepatutnya dulu bawah Syarizat, dia beli lembu dan sebagainya. Tapi dia tak beli lembu, dia ambil duit masuk poket. Ya, lalu lembu tak ada. Bila lembu tak ada, maka tak adalah pekerjaan. Ya, kalau ada, dia gunakan duit itu untuk beli lembu, dia akan ada penternak, dia akan ada doktor haiwan, dia akan ada orang yang takbir dia punya ladang, akan ada pekerja yang ambil susu, yang sembelih, yang ambil kulit, yang ambil daging. Ada banyak dia punya industri yang boleh terhasil. Tapi bila duit itu masuk dalam poket, ya, beli kondo dan sebagainya, lalu apa yang terhasil? Tak ada benda. Lalu kalau rasuah ini dapat kita bendung, maka ekonomi kita ni akan lebih dapat dibangunkan, dan lagi banyak pekerjaan, dan lagi banyak bantuan boleh diberikan kepada rakyat. Sambil itu pelabur pun akan datang. Bila dia nampak bersih, tak ada rasuah. Kalau dia datang ke Malaysia, dia kata dia kena sogok orang ni, dia kena sogok orang tu, dia kena sogok ini, dia kena sogok orang tu. Ya, maka akhirnya produk dia jadi mahal. Ya, kerana kos dia tinggi. Lalu dia pergi ke Indonesia, dia pergi ke Vietnam, dia pergi kepada Kampuchia dan sebagainya. Buat apa dia nak datang ke Malaysia? Malaysia ni kotor dengan rasuah. Ini yang menyebabkan pekerjaan itu kurang. Ya, so kita kena faham benda ni ada hubung kait. Ini bukan kita soal kita jealous. Ada orang tu ingat kita ni jealous. Awak jealous, awak cemburu. Awak cemburu Najib ni dapat duit yang beratus-ratus juta, beribu juta, awak cemburu. Tidak. Ya, tu bukan isunya. Orang Melayu ni dia punya pemikiran tu malang je lah. Malang sangat. Begitu rendah. Dia tak faham implikasi rasuah terhadap negara dan terhadap rakyat dan terhadap diri dia sendiri. Ya, sepatutnya kalau tak ada rasuah, kita ni semua kaya-raya. Cubalah fikirkan, kalau ada 42 bilion, ya, ataupun berapa puluh bilion lah yang mana yang terlibat dalam kes skandal ni, berapa banyak projek yang boleh dilakukan, berapa banyak sekolah boleh dibangunkan, hospital boleh dibangunkan, fasiliti untuk rakyat, fasiliti kemudahan untuk rakyat, dan menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan kebaikan bagi rakyat. Inilah yang kita kena fikir begitu. Bukan kata, oh, Khalid Samad ni dia cemburu, Najib duit banyak, awak marah. Tak, itu tak faham. Itu betul. Baik, YB, kalau kita lihat, betul bila YB cakap pasal rasuah ni, YB, indeks persepsi rasuah CPI kita telah turun sampai ke tangga 62, merudum jatuh daripada tangga 57, dan yang terbaik adalah pada tahun 2019 ketika Pakatan Harapan mentadbir, kita berada di tangga ke-51. YB, kita bukan nak mendabik data tentang yang 51 tu. Kita sekarang nak bercakap tentang tangga 62 kita jatuh merundum dipandang dunia sebagai negara rasuah. Itu sangat memalukan, dan kita sebagai masyarakat Melayu sepatutnya rasa malu. YB, saya gabungkan dengan Bibi Sabariyah punya soalan. Isu rasuah tak laku pada orang Melayu. Perbuatan rasuah dianggap perkara biasa. Itu sebab ada tagline malu apa bosku. YB. Betul. Itulah masalah kita. Ya, bila dianggap bahawa rasuah ini perkara biasa. Sedangkan kita ni orang Melayu, orang Islam. Ya, Nabi dah pesan berkali-kali, ya, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah masuk neraka. Ya, Nabi sendiri, Nabi alamin, ya, yang amanah dan sebagainya. Lalu kita rasa pelik, ya. Tu yang minggu lepas ke minggu sebelum ni saya ada sebut. Ya, orang dulu tahun 60-an, 70-an tak nampaklah hebatnya Islamnya. Ya, masjid pun tak sebanyak mana. Orang Melayu kita pun pakai miniskirt. Ada yang pakai, tak adalah tutup aurat, bertudung pun setakat separuh. Tak ada pakai pun. Kampung-kampung pun dia main letak atas sana selendang je. Tak ada yang. Tapi sekarang ni cukupnya kawal, ya, aurat lah, inilah, baju tak boleh ketat lah, apalah. Tapi bab rasuah dia tak apa. Ya, dia macam okey, biasa. Ya.
something wrong. Ada yang tak kena. Perlu diperbaiki. Dia punya pemahaman tu, ya. Dia anggap bahawa benda-benda macam ni kita senang kita tebus dosa rasuah, pergi umrah sekali selesai. Ya. Bagi sedekah sikit selesai. Ya. Tapi bila kamu lakukan rasuah, kamu menzalimi orang, rakyat. Ya. Duit yang sepatutnya tak pergi pada kamu tu, kamu ambil, tu duit rakyat. Ya. Kamu menzalimi, ramai yang dizalimi, ya. Dan Islam memang menolak amalan rasuah. Tapi kenapa orang Melayu kita bersikap begini? Ni yang kita perlu buat sedikit analisa. Tapi bagi saya dia punya jawapan sebenarnya ialah kerana UMNO lah. UMNO yang dianggap sebagai parti politik Melayu mengajar orang Melayu rasuah ni okey. Tu yang masalahnya. Ya. So kita kena lawan ni. Kita kena lawan UMNO. Kita kena lawan budaya rasuah. Ya,